أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara sunnah yang menjadi syiar kita orang-orang Islam apabila bertemu antara satu sama lain ialah mengucapkan salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Oleh kerana kita sering mengucapkannya, kadang-kala kita terlupa untuk memahami atau berfikir tentang makna yang ada di sebalik ungkapan kita Assalamualaikum. Assalamualaikum bermaksud sejahtera, kesejahteraan untuk kamu. Yakni kita mengucapkan agar orang yang berada di hadapan kita atau orang yang kita ungkapkan ucapan itu kepadanya supaya dia berada dalam keadaan yang sejahtera. Satu harapan, satu doa kita kepadanya. Assalam merupakan nama Allah Azza wa Jal. Salah satu daripada nama Allah Assalam. Allah itu kesejahteraan, dan Allah menyuruh kita mengungkapkan kesejahteraan itu sesama kita. Allah Azza wa Jalla menyebut di dalam Al-Quran, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, apabila kamu masuk rumah, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, berilah salam kepada diri kamu, tahiyatan, satu ungkapan greeting, ucapan min indillah, daripada sisi Allah, mubarakatan tayyibah, yang diberkati dan lagi yang baik. Maka orang Islam di mana-mana dia berjumpa, dia memberi salam. Nabi SAW apabila ditanya ayu islami khair, Islam apa yang baik, ditanya pada Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan, an taqra as-salam ala man arafta, an tut'im at-ta'am, wa an taqra as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kamu memberi makan dan kamu memberi salam kepada siapa yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Bukan orang yang kita kenal saja, orang yang kita tak kenal, kita masuk pada satu tempat, kita beri salam. Apabila Nabi sampai ke Madinah, orang-orang Madinah menunggu Nabi nak dengar manusia yang mendakwa, insan yang mendakwa dirinya sebagai Rasul ni. Untuk kali pertama mereka melihat wajah Nabi SAW dan menunggu untuk mendengar apa yang baginda SAW ucapkan. Ucapan Nabi yang pertama, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Nabi kata, ayyuhan nas afshus salam wa ut'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam. Dalam sebagian riwayat wasilul arham. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikan kesejahteraan, ungkap yang sejahtera. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan.
Wa sallu wan nasu niyam, sembahyang ketika orang tidur, yakni sembahyang malam, jaga niat supaya ikhlas. Dalam sebahagian riwayat ditambah wasilul arham, dan hubungkan silaturahim. Maka salam syiar orang Islam. Memberi salam merupakan sunnah. Kita tak assalamualaikum, kita dapat pahala. Tetapi menjawab salam merupakan sesuatu yang wajib. Dan kita tak boleh kata aku jawablah hati ya. Mesti kita jawab secara jelas apabila seseorang memberi salam kepada kita. Seperti mana titah perintah Allah dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan, fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diucapkan sesuatu ucapan tahiyah, greeting, satu ucapan selamat, ini sebenarnya merangkumi semua. Apabila kamu orang ucap pada sama satu ucapan yang baik, fahayyu bi ahsani minha, balas yang lebih baik, au rudduha, atau yang setara dengannya. Artinya kalau orang bagi salam assalamualaikum kepada kita, jawapannya waalaikumsalam warahmatullah, yang lebih baik. Ataupun au rudduha, ataupun sekurang-kurang yang sama, waalaikumsalam. Tak boleh kurang daripada dia. Ini adalah nas yang menyebabkan sebahagian para ulama menyebut hatta siapa saja bagi, kalau non-Muslim pun kata assalamualaikum dengan niat yang baik, bukan niat untuk memperlekehkan kita, berarti dia mengucapkan greeting kepada kita, satu ungkapan selamat yang baik untuk kita. Mengikut arahan Quran ini, balas waalaikumsalam. Kalau dia kata good morning kepada kita, selamat pagi, kerana ungkapan Quran ini umum, siapa saja yang ucapkan yang baik, kita kata selamat pagi kepada dia. Karena tanda kita satu insan yang beradab. Bila orang ucapkan yang baik, dibalas dengan cara yang baik, seperti mana yang diajar oleh Al-Quran. Dalam konteks perbincangan kita dalam khutbah ini, kita sebut tentang salam. Di kalangan kita, orang kampung, orang bandar, kita jumpa sama kita di rumah kenduri, mari masjid, pergi ikut jalan, sembang kedai kopi, masuk kedai, jumpa kawan, bagi salam, assalamualaikum. Bahkan salam itu, Nabi SAW dalam hadis kata, yusallimu rakib ala al-mashi, wal mashi ala al-qa'id, wal qa'id wal qalil ala al-kathir. Yang naik kenderaan bagi salam kepada yang berjalan, yang berjalan bagi salam kepada yang duduk, yang sikit bagi salam pada yang ramai. Tengok Nabi bentuk satu cara adab, kesantunan, kesopanan antara kita. Kita orang nak kereta, dia naik motor bagi salam kat dia. Bukan salah yang sebaliknya, tapi itu adab yang sepatutnya. Kita naik kenderaan, dia duduk tepi jalan, kita bagi dulu assalamualaikum. Kerana Nabi kita yusallimu rakib alal mashi, yang menaiki kenderaan bagi salam pada yang berjalan, wal mashi yang alal qa'id, yang berjalan bagi salam pada yang duduk, wal qalilu alal kathir, yang sikit kepada yang bagi salam yang banyak. Kita sikit, kita 2-3 orang, dia ramai, kita bagi salam kat mereka. Bukan salah yang sebaliknya, tapi ini adab yang diajar oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi ajar bahawasanya, dia sampaikan kepada Aisyah. Aisyah isteri Nabi. Nabi kata kepada Aisyah, hadza Jibril yaqra'u alaiki salam. Ini Jibril. Aisyah tak nampak, Nabi tahu. Dia membaca, dia menyebut untukmu salam. Kita dalam bahasa kita kirim salam. Kirim salam lah kat keluarga sana. Sunnah. Jibril sebut salam pada Nabi. Dan kita apabila orang kirim salam, kita taklah kata terima kasih. Kita jawab salam dia.
Kerana Aisyah jawab, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan kepada adab yang ditunjukkan di dalam ayat Al-Quran tadi dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW tentang orang yang memberi salam, Nabi SAW menyatakan, inna awlan nas billahi man bada'ahum bis salam. Orang yang paling aula, inna awlan nasi, orang yang paling aula billahi man bada'ahum bis salam. Orang yang paling aula di sisi Allah, yang paling utama ialah orang yang memulakan salam. Jadi kalau kita boleh mulakan salam, kita menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sunnah dalam ayat Quran tadi, kita jawab lebih daripada apa yang orang bagi. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Pahala setara. Tapi kalau yang utama Quran kata fahayyu bi ahsana minha, lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam riwayat-riwayat hadis tidak ditemui perkataan waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkataan ta'ala itu tidak tersebut di dalam riwayat-riwayat hadis. Maka sebahagian para ulama menyukai untuk kita mengekalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama seperti mana yang disebut di dalam hadis. Jadi apabila orang bagi salam, kita jawab dengan jawapan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau dia bagi tahu dia bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, banyak tu juga lah. Itu yang paling panjang. Riwayat-riwayat wa maghfiratuhu wa ridwanuhu tidak kukuh untuk dijadikan sebagai amalan. Antara adab orang bagi salam dalam hadis ialah bagi jumpa orang dengan muka yang manis. Orang tak bagi salam dalam keadaan muka yang marah. Sebab tu Nabi SAW kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhil talq. Jangan kamu pandang lekeh dengan amalan, dengan benda baik sikit pun, sekalipun dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Jadi orang kalau nak bagi salam, bagilah salam dengan keadaan yang wajah yang manis. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW yang diajar oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua akan memperolehi fadilat yang besar daripada amalan ni yang telah ada pun dalam masyarakat kita. Nabi SAW kata, awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Dalam hadis riwayat Muslim, mau tak aku bagi tahu kamu satu amalan yang kalau kamu buat, kamu akan sayang antara satu sama lain, iaitu bagi salam. Kita mungkin kata, duk bagi aku tak rasa nak sayang pun, sebab kita dah lupa maksud salam tu. Salam tu maksudnya peace be upon you. Kita ucapkan kesejahteraan untuk kau. Tak adalah kita pergi bagi assalamualaikum dengan keadaan marah keadaan. Sedangkan kita bermaksud kesejahteraan kepada dia. Maka ucapkan dengan elok assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Kerana ia mempunyai makna dan merupakan doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mana Allah jadikan keampunan untuk mereka di akhirat kelak. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima. Sambutan penghormatan yang diberikan Tuhan kepada mereka semasa menemuinya, isu Allah kata salam. Allah kata orang yang masuk syurga, salam sejahtera kepada kamu,
dan telah disediakan untuk kita balasan yang baik. Mudah-mudahan kita memberikan salam dalam dunia ini dan Allah mengucapkan salam pada kita pada hari kita bertemu dengannya kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa pada Allah. Kita dalam hayat ini, kita semua mengharapkan doa kita mustajab. Ada orang kadang-kadang kita buat macam-macam supaya apa benda supaya doa kita Tuhan terima. Sebahagian kita pergi ambil petua-petua yang tak ada pun dalam Quran, dalam hadis, konon nak bagi hajat dia tertunai. Ada orang kadang-kadang kerana nak pada sesuatu niat hajat, nak jumpa seseorang yang pada dia dapat membantu dia, dia tunggu kadang-kadang berhari-hari. Dia buat perjalanan kadang-kadang begitu jauh nak jumpa orang tertentu bagi menunaikan hajatnya. Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya dan menunaikan hajat manusia. Apa yang mustahil pada nilaian orang lain tidak mustahil jika ia menjadi kehendak Allah. Itu yang kita lepas subuh, lepas solat selalu baca, selalu duk sebut, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halang. Allah Azza wa Jal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebut apa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin fis sama'i ila sama'id dunya. Tuhan kita turun bagi setiap malam ke langit dunia yang layak dengan makna kebesaran Tuhan, yang layak dengannya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika mana tinggal 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam ni, malam masuk daripada maghrib, sudah apabila masuk waktu subuh kita bahagi 3. 1/3 yang akhir itu Nabi kata dalam hadis ni Tuhan turun dengan apa yang layak dengan kebesarannya. Yaqul man yad'uni, siapa yang nak doa padaku, fa astajiba lahu, aku nak jawab, aku nak mustajabkan doa dia. Man yas'aluni, siapa yang nak minta ke aku, fa'u'tiyahu, aku nak beri kepada dia, aku beri pada dia. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang minta ampun padaku, fa'aghfiru lahu, aku ampun untuk dia. Maksudnya apa? Maksudnya 1/3 malam yang akhir bagi tiap-tiap malam. Siapa yang doa Tuhan mustajab. Siapa yang minta Tuhan beri. Siapa yang minta ampun, dia ampun. Sebab itu orang-orang yang sentiasa bertahajud, berdoa. Kita bangun solat subuh pukul sekarang ni kat pukul 6. Bangun awal sikit. Bangun pukul 5. Bangun pukul 4:30. Semayang, solat 2 rakaat. Doa. Minta ke Allah. Dia bagi segala hajat kita. Tak payah duk bicarilah petua tu petua ni. Ini janji dia nak bagi. Baca dalam Quran. Hari ni hari Jumaat kita baca surah Sajdah.
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Renggang lambung mereka daripada tempat duduk, tempat tidur. Doa kepada Allah. Doa. Ramai orang ada hajat, tanya ustaz, macam mana masalah saya? Doa ke Allah, dia mendengar. Bukan semalam, sentiasa, setiap malam. Tak ada orang yang sentiasa mengetuk pintu Tuhannya, mereka Allah akan memberikan hajatnya. Percayalah, sesiapa yang melaluinya akan memahaminya. Doa. Mudah-mudahan masyarakat Perlis ni kita lancar Perlis berzikir, bukan nak suruh pergi zikir tengah padang, supaya mengamalkan zikir-zikir Nabi SAW, dan amalan ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Ibn Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjut kalau usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, perbaiki pergaulan antara kami. Engkau pelihara kami dari penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Allah, Engkau jauhilah kami daripada bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berilah kepada kami kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.